Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Pada pagi ini, Abang mengambil peluang untuk berkongsi sedikit panduan yang Abang tujukan kepada anak-anak yang sedang mencari pekerjaan. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan. Kerana Abang telah melihat bahawa mungkin terdapat banyak kelemahan yang perlu Abah kongsi dengan anak-anak remaja ketika mencari pekerjaan. Ketika mencari pekerjaan yang perlu kita atasi. Kita telah belajar anak-anak daripada kecil, daripada darjah 1 sampai ke SPM, sampai ke masuk universiti. Tiba-tiba cara kita memohon kerja, cara kita mencari kerja itu tidak tepat. Jadi ruginya kita belajar daripada kecil sampai ke besar, tetapi ketika nak mencari pekerjaan, kita ada kekurangan di situ, insya-Allah. Jadi apa yang abang nak kongsi dengan anak-anak sekalian? Yang pertama, bila kita lepasan SPM ke, sijil ke, diploma ke, ijazah dan master dan sebagainya, kita nak cari kerja sekarang ini, hendaklah kita hantar resume sebanyak-banyaknya. Kita hantar resume sebanyak-banyaknya. Di antara kaedah yang nak kita hantar resume inilah, yang pertama apa? Yang pertama, kita boleh hantar melalui email. Kemungkinan ada syarikat-syarikat yang mengiklankan jawatan itu secara melalui website dan sebagainya, diminta kita email. Hantar email. Dan di samping syarikat-syarikat yang minta resume, yang mohon kerja, yang mengiklankan jawatan kosong, anak-anak juga kena menghantar resume kepada syarikat-syarikat yang tidak mengiklankan. Kemungkinan mereka tidak memerlukan sekarang, tetapi bila kita dah hantar resume tersebut, dia dah terima, dia simpan, dia ingat kita, ada satu dulu budak ni yang hantar contoh. Jadi walaupun dia tak minta, tapi kita hantar. Sebab itu anak-anak kena mencari database email-email syarikat-syarikat ni. Baik, itu email, hantar sebanyak-banyaknya. Yang kedua, anak-anak boleh menghantar secara resume ini secara post. Gunakan stamp, buat surat, sertakan resume, sertakan CJ ini secara post. Secara post hantar. Study, cari elan-elan syarikat-syarikat yang kita rasa mungkin akan mengambil tenaga kerja ni. Jadi kita postkan resume kita itu. Kita post. Yang ketiga, anak-anak, yang sekarang abang nak sarankan sangat-sangat ialah, iaitu kita menghantar resume ini, permohonan jawatan kosong ini kepada syarikat, kita pergi secara walk-in. Secara walk-in. Kita pergi bertemu pengarah syarikat ke, bertemu syarikat ke, kita serahkan surat yang mengandungi resume kita dengan CJ secara walk-in. Pergi terus, walaupun dia tak iklan ke, contoh di Kemaman ini mungkin terdapat 500-600 syarikat yang mana kita boleh sediakan resume, kita sebanyak-banyaknya kita hantar kepada syarikat secara walk-in, pergi terus. Anak-anak, contohnya, bila kita pergi secara walk-in kepada syarikat ini, kita pakai kemas. Kita pakai kemas, kemudian abah minta supaya kita sertakan surat. Sertakan resume dan juga CJ. Sertakan 3 perkara ini. Ini perkara yang asas yang perlu kita sertakan. Surat mohon kerja. Dan pastikan surat itu kita bertanda tangan, kita tanda tangan surat itu. Sertakan resume dan juga CJ. Banyak yang berlaku, anak-anak sekalian, abang tengok ialah dihantar resume saja. Ini bukan pelajar-pelajar SPM, pelajar-pelajar diploma dan juga degree yang hanya bila menghantar pergi berjumpa syarikat ataupun pergi secara walk-in ini, dihantar resumenya. Tak cukup. Ini tak cukup sebenarnya. Jadi perkara yang nak kita sertakan kepada kita, sama ada kita post resume ataupun kita hantar secara walk-in, yang pertama, kita buat surat permohonan kerja. Kena ada surat tu mesti bertanda tangan, dan abah minta supaya format surat tu biarlah anak-anak belajar sikit macam mana nak buat surat. Kerana abah tengok banyak surat-surat yang kita terima ni macam seolah-olahnya tidak belajarlah nak buat surat.
Tolong belajar buat surat, kemudian sertakan resume dan sertakan CJ yang kita ada. 3 perkara ni. Jadi insya-Allah dengan zaman sekarang ni yang zaman ekonomi yang agak muram ini, jadi kita kena minta cara mencari kerja secara agresif. Yang pertama, cara kita hantar melalui email. Yang kedua, kita hantar secara post. Yang ketiga, kita hantar secara resume, surat dan juga CJ secara walk-in. Kita hantar secara terus. Kita jalan pergi, kita naik, kita ketuk pintu pejabat ni. Okey tuan, saya nak hantar surat mohon jawatan kerja. Mungkin ada yang akan layan kita dengan okey, dengan baik. Ada yang kata kita tak ada jawatan kosong lagi, tak apalah. Kalau abah yakin, kalau kita pergi 300 syarikat, 200 syarikat, insya-Allah akan ada peluang kerja untuk kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Rajin-rajinlah menghantar surat, menghantar resume dan juga menghantar CJ kepada syarikat-syarikat yang kita nak cari kerja. Di samping tengoklah jawatan-jawatan kosong di SPA dan juga di SPM. Mudah-mudahan ada elang yang berkaitan untuk kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bila kita dah hantar surat, kemungkinan kita akan dipanggil untuk temu duga. Dipanggil untuk sesi temu duga. Abang nak pesan juga, ketika kita menghadiri sesi temu duga itu, abang minta khususnya yang lelaki, pakailah pakaian kemas. Pakai pakaian kemas. Kalau tidak bertali leher pun pakai kemas. Sekarang kalau jawatan eksekutif mungkin dah kena pakai coat. Pakai tie, pakai coat. Pakai tie, pakai coat. Untuk jawatan-jawatan yang biasa ni pakai kemas. Apa pakai tie pun boleh kalau tidak berkot pun. Tolong. Kerana sebahagian daripada anak-anak kita yang pergi temu duga nampak tidak apa kemas, rambutnya tak terkemas, apa lagi? Pakaian apa tak terkemas dan sebagainya. Tolong abang minta supaya ketika sesi temu duga itu kita datang dengan pakaian yang kemas. Yang kedua, CJ kita hendaklah kita susung dalam fail sijil itu secara teraturlah. Secara teratur. Kita mulakan dengan apa dia? Salinan surat beranak kita dengan CJ yang ijazah kita, diploma kita, SPM kita, susu sehingga yang paling kecil. Jangan kita bercampur adukkan. Contoh CJ main sukan kita letak awal, CJ akademik kita letak belakang, lepas tu tengah-tengah ada surat beranak kita dan sebagainya. Tak kita perlu susun secara kemas. Kita susun yang pertama mungkin salinan IC kita letak. Yang kedua CJ pengajian kita yang tertinggi, SPM ke, STP ke dan sebagainya, susun yang kecil. Perkara-perkara yang tidak ada kaitan kita buang. Sebab CJ ni, folder ni akan dilihat oleh penemu duga. Dilihat oleh penemu duga. Baik. Yang kedua, jangan anak-anak sekali sebahagian daripada remaja yang sedang mencari kerja ni bubuh CJ-CJ-nya dalam sampul surat. Masya-Allah. Bubuh dalam sampul surat. Penemu duga kata, mana saya nak CJ ijazah anda, diploma anda? Ni tuan dibagilah CJ sekeping. CJ SPM dibagi CJ sekeping. Nampak sangat kita tidak bersedia. Kita tidak cukup ilmu untuk menghadapi temu duga itu. Jadi jangan bubuh CJ dalam sampul surat kita ketika sesi temu duga. Jangan bubuh dalam sampul surat, bubuh dalam folder. Tak mahal pun. Mungkin RM15, mungkin RM20, RM30. Susun elok-elok. Kemudian datang awal. Datang temu duga secara datang awal. Jangan datang lambat. Dah nak ditemu duga pukul 10, pukul 10.30 datang. Tak bagus. Anak-anak bila contoh temu duga pukul 10, datang pukul 9.30, menunggu bakal majikan, menunggu bos yang akan temu duga kita. Dia nampak diperhati, secara tak langsung ditengok je kita. Okey, budak ni bagus ni, contoh. Baik, jadi kena jaga tu. Kena cukup jaga-jaga. Jadi ketika masuk dalam bilik temu duga, bila kita ketuk pintu, kita masuk je, sebenarnya penemu duga dah melihat pergerakan kita dan sebagainya. Dia tengok je. Kalau kita tidak dengan pakaian yang tak kemas, dengan nampak tak tersusun, dia kata budak ni tak layak kerja dengan aku. Contoh, dia telah memberi persepsi yang negatif kepada kita jika kita tidak memakai pakaian yang terbaik, insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang akhir pada pagi ini abang nak kongsi ialah ketika
di temuduga ketika nak tambah sikit ketika sesi temuduga itu. Apabila di temuduga penemuduga bertanya kita, ada sebagian anak-anak akan berkata, "Cik, kalau saya kerja di sini, boleh tak saya nanti nak berhenti kerja?" Contoh. Belum kerja dia dah tanya macam tu. Ataupun kalau ditanya, "Apakah tujuan anda mahu kerja di sini?" Contoh. Kita pun kata sebab tak ada kerja lain, maka saya minta lah di sini. Contoh. Itu di antara jawapan-jawapan yang kurang baik. Jawapan yang kurang baik yang dikeluarkan oleh calon-calon ketika sesi temuduga. Jadi kena jawab secara bersemangat, sungguh-sungguh. Saya nak kerja di sini, saya nak kerja di sini dengan semangat. Itu tips yang kedua. Dan yang ketiga, bila dah telah dapat kerja walaupun gajinya rendah, kita mungkin pemegang ijazah, pemegang diploma, gaji yang kita bekerja ni, yang kita dapat ni tidak setimpa dengan kerja-kerja kerajaan. Contoh, walaupun begitu, anak-anak mesti bekerja dengan bersungguh-sungguh. Hari yang pertama kerja sungguh-sungguh, hari yang kedua bekerja bersungguh-sungguh, tunjukkan prestasi kita, memang kita nak kerja. Abah yakin, jika dia beri tempoh percubaan 3 bulan ataupun 6 bulan, insan-insan, remaja-remaja yang menunjukkan kehebatan nak bekerja ni, insya-Allah dia akan mendapat gaji yang setimpal dengannya. Kalau dia telah diambil bekerja tetapi dia buat cincai, dia tak bersemangat, peluang untuk dibuang, ditamatkan kerja memang ada. Memang ada. Jadi bila telah dapat kerja, tunjukkan prestasi kerja yang terbaik walaupun gaji kita rendah, pangkat jawatan kita rendah. Insya-Allah ada majikan yang nak menguji kita, nak tengok kita setia ataupun tidak dengan jawatan yang kita pegang itu. Jadi anak-anak, dengan 3 tips itu yang abah bagi, mudah-mudahan dapat memberi maklumat kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh, insya-Allah, dalam kita mendapatkan karier yang terbaik. Abah ulangi, yang pertama, hantar surat bersama resume dan CJ sebanyak-banyaknya kepada syarikat, sama ada melalui email, melalui post ataupun melalui walk-in. Pergi terus jumpa syarikat. Yang kedua, pada masa sesi temuduga, buat yang terbaik. Buat yang terbaik, pakai yang kemas, bubuh CJ dalam folder, dalam file, dan jangan sekali-sekali bubuh CJ dalam sampul surat. Dan yang ketiga dan yang last untuk hari ini ialah, iaitu bila telah dapat kerja, buat kerja yang terbaik. Insya-Allah, mudah-mudahan bila kita dah mulakan kerja, kita akan dapat pengalaman dan bos akan memberi kita jawatan yang terbaik jika prestasi kita bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.